Untuk sesi pada petang ini kita akan dirakam dan rakaman juga akan diberikan beserta dengan nota lah. Sebenarnya nota pun kita dah berikan di dalam grup WhatsApp, tapi tak, it's okay. Untuk hari ini mungkin kita akan update sikit lah berkenaan dengan coding dan info-info yang lebih lanjut. Okey. Jadi sebelum kita mulakan sesi kita pada petang ini, suka untuk saya menjemput pelajar-pelajar yang beragama Islam untuk kita buka sesi kita pada petang ini dengan Ummul Furqan Al-Fatihah. Okey. Okey, jadi untuk sesi pada petang ini sekiranya anda ada soalan, boleh ajukan di ruangan chat. Untuk sesi Q&A yang akhir, saya akan allow-kanlah untuk semua buka mic masing-masing. Okay? Untuk sekarang ni saya terpaksa mute-kan sebentar sebab tak nak ada gangguan suatu taklimat. Okay, sekiranya ada soalan buat sementara ini boleh ajukan di chat. Untuk sesi Q&A nanti saya akan benarkan untuk buka mic lah. Okey, jadi untuk sesi pada petang ini, taklimat adalah berkaitan dengan RoboMission untuk coding sahaja. Bagi mana yang dah lepas untuk sesi non-coding, boleh rujuk kepada rakaman yang telah diberikan di dalam grup WhatsApp. Jadi kalau ada guru ataupun ibu bapa yang belum sertai grup WhatsApp, boleh maklumkan nama anda di chat. So kita akan emailkan ataupun hubungi anda lah untuk sertai grup WhatsApp. Okey, jadi untuk coding telah dimaklumkan bahawa anda akan menyertai kedua-dua pertandingan tersebut iaitu Code to Blue dan Sesame. Dan hadiah yang dimenangi agak berbeza berbanding dengan hadiah untuk non-coding lah. Okay, sebab coding ni kita guna work hard sikit. Okey, kita kena belajar sikit. Kalau macam reference saya buat, redah je tak apa, tak ada masalah. Tapi Code to Blue awak kena belajar dulu sikit petang ni. Okey, so pertama sekali untuk syarat penyertaan, macam biasa saya cakap, satu kumpulan perlu ada 2 peserta. Okay. Untuk satu kumpulan ada 2 peserta. Untuk kategori sekolah rendah dan sekolah menengah kita strict untuk penyertaan. Untuk tadika tak apa, kita akan beri kelonggaran sikit. Untuk sekolah rendah, sekolah menengah yang daftar untuk PAJSK ni memang kita strict. Kena 2 peserta. Okay, so kalau tak sihat ke apa, perlu adalah terlampau kecil, tak boleh dengar. Cuba tinggikan volume awak. Boleh buka mic volume max ke? Volume saya dah tinggi dah 100 dah ni. Yang lain sama juga ke? Tak dengar ke? Kecil ke? Boleh dengar Okey, kalau macam tu siapa ni? Enjuzi. Awak boleh tinggikan sikit volume awak. Yang lain ada komen saya, ada yang direct message cakap jelas je, tak ada masalah. Okey, boleh tinggikan volume Okey. So untuk robot dan peralatan akan kami sediakan sebab saya ada dapat soalan tadi berkenaan dengan tablet dan laptop kan. Okey, awak boleh bawa untuk latihan sebelum join arena, tak ada masalah. Tetapi waktu training bersama dengan kami dan waktu perlawanan perlu gunakan tablet kami. Kenapa? Sebab kita tak nak ada cheating. Okey, kita tak nak ada sebarang penipuan lah. Ada buat nota lebih ke, ada buka YouTube ke dan sebagainya kan. So kita tak nak yang tu. Jadi kalau nak bawa tablet, laptop, saya benarkan bawa. Tapi bila mana awak join arena latihan dan arena perlawanan tidak dibenarkan. Akan guna yang kami sediakan lah, tablet dan MBOT. Okey, so seterusnya kita ada kategori untuk sekolah rendah dan sekolah menengah. Ada 2. Oh sorry, kat sini tersilap ni. Semalam pun tersilap juga ni. Okey, untuk kodi kita ada Code to Blue dengan Sesame lah. Okey, untuk Sesame, latihan kita akan bagikan dekat sana selama 30 minit. Dan untuk arena perlawanan adalah 20 minit. Apa yang membezakan dia adalah 30 minit tu awak boleh minta bantuan. Okey, sepanjang 30 minit itu awak nak minta kami akan bantu juga, pihak kami akan bantu juga. Dan cik ibu apa boleh bantu, ibu bapa pun boleh bantu, tak ada masalah. Untuk 30 minit masa yang pertama. Bila dah masuk 20 minit, yang bantuan-bantuan tu akan dikeluarkan ya, akan dikeluarkan daripada arena perlawanan. Jadi tolong jelas kat sini, 30 minit sahaja awak boleh dibantu oleh kami dan guru-guru anda. Tapi untuk 20 minit, bila mula je 20 minit masa, yang bantuan semua dikeluarkan, nota sebagai device, telefon lain semua tak boleh. Tidak dibenarkan, kita tak nak ada cheating. Okay, so map yang awak berlatih, itu jugalah map yang awak akan lawan. Okey, dengar betul-betul Map yang awak berlatih, itu jugalah map yang awak akan lawan. So jangan risau, tak perlu tukar buat coding lain pula, tak ada. Awak sambung je. Okey. So untuk markah, kita akan bagi kepada ketetapan sensor. Sensor apa yang digunakan.
Kita tak nak awak buat move forward, turn right macam tu kan. Tak guna sensor pun. Sampai dekat penghadang terus turn right. Kita tak nak. Kita nak awak guna sensor. So coding tu kita akan ambil gambar lah. Coding awak jangan padam pula ya. Jangan padam pula. Tunggu kami pihak UST ambil gambar dulu. Right. Okay, dan kreativiti ni dari segi macam mana penggunaan sensor tersebut. Ataupun mungkin awak tambah sound yang sesuai, dengan warna yang sesuai, macam mana guna sensor. Kalau keadaan macam ni, sensor apa yang perlu digunakan. Jadi kita akan bagi jawapan. Yang nak awak kena fikir sendiri. Okay. Dan penggunaan masa. Berjaya tak awak siapkan misi tu dalam masa 20 minit arena tersebut. Okay. 30 minit tu latihan 20 minit kita bagi untuk perlawanan. Jadi penggunaan masa macam mana? Berjaya tak awak siapkan misi tersebut dalam masa 20 minit. Kalau separuh-separuh je lah awak dapat 15% je. Okay. Kalau awak dapat buat suku-suku je lah 7.5%. Macam tu lah contoh ya. Jadi kita akan tengok berapa yang awak berjaya siapkan. Kalau siap penuh, kita akan tengok dari segi coding pula. Kita pasal 50% lagi. Okay. So yang paling penting adalah awak fokus kepada mata yang tinggi lah. Sensor yang digunakan dan kreativiti. Dan cuba siapkan dalam masa yang diberikan. Okay. So, so far tak ada soalan Alright. Okay. So kita teruskan. And then next kita pergi kepada kategori sekolah rendah. Okay. Untuk kategori sekolah rendah dan sekolah menengah, saiz map dengan garisan warna kotak ni semua sama. Saiz dengan sekolah menengah. Saya explain sekali terus Okey, untuk sensor yang terlibat kita ada 3 sensor. Pertama, sensor ultrasonic sensor yang biasa awak belajar dekat RBT sekolah rendah. Okey, and then quad RGB sensor. Yang ini adalah sebenarnya color sensor ataupun line following sensor lah. Okey, dia ada kat bawah. Nanti kita akan tunjuk dekat M-board. Jangan risau, waktu training nanti kita akan tunjuk. And then last one kita ada light sensor. Sensor untuk cahaya lah, untuk pengesanan cahaya. Kalau awak tengok ada terowong-terowong tu kan, itulah fungsi-fungsi dia akan digunakan. Okey, untuk arena saiz dia ada 120-200, hampir sama bukan betul-betul 120-200 ya. Mungkin akan ada sedikit perubahan untuk sekolah rendah dan sekolah menengah juga. Okey, alatan yang terlibat adalah M-board 2, LED, motor, speaker semua ini dalam M-board 2 semuanya. Maksudnya awak kena gunakan dalam misi nanti. Mungkin kena guna screen LCD, mungkin kena guna speaker, kena ada buat bunyi. Lepas tu motor mungkin kena ada speed laju sikit ke, slow sikit ke. Kena stop, forward dan sebagainya lah. LED ni adalah lampu yang dinyalakan. Okey, M-board boleh keluarkan lampu okey. Jadi untuk garisan warna ada perubahan sedikit pada sizing dia lah. Tak ada beza sangat pun. Kalau sebelum ni 20, kita pendekkan kepada 15. Okey, kita kecilkan sikit sebab memandangkan saiz M-board agak kecil. So dia kecil saja. Macam mana bentuk dia? Okey, penghadang ni akan berada di belakang garis. Okey, nanti saya akan tunjuk dekat arena lagi lebih jelas untuk awak faham. Alright. So kita explain dulu tentang map, nanti kita akan masuk kepada arena. Sebelum kita masuk ke map, penerangan map, ada soalan ke nak ditanya? Berkenaan dengan syarat penyertaan ke? Alat yang nak dibawa ke? Nota dan sebagainya ke? Ada yang nak tanya? Kita bagi 5 saat. 1, 3, 5. Okey dah. Itu 3 saat je kan. Okey, tak apa. Kalau ada soalan tanya Jangan segan-segan. Okey. Okey, so untuk kategori sekolah rendah, map dia macam ni. Okey, untuk ni map yang pertama. Okey, setiap kumpulan yang bertanding dia akan dapat map yang berlainan lah. Jadi kalau contoh sekolah A dapat map 1, sekolah B akan dapat map 2. Tak sama. Jadi awak tak boleh copy lah orang sebelah. Tak ada istilah meniru ke apa coding berlainan. Okey, garisan yang saya tunjuk ni, garisan ni tak akan diletakkan di atas map lah. Kita akan letak kecil-kecil je. Tak adalah sepanjang garisan ni tak ada. Hanya kecil-kecil saja untuk awak tahu direction. Okey, dan warna hitam ni seperti saya tertulis dekat ayat kat sini adalah terowong yang awak perlu lalu. Terowong ni lepas, jangan risau. Jangan awak pergi langkah pula terowong tu. Dan jangan lalu luar daripada terowong Kena masuk terowong. Okey. So syarat yang pertama adalah M-board mestilah menolak petak kuning ni. Kotak kuning ni masuk dalam petak. Jadi awak kena pandailah tolak. Jangan tolak sampai terkeluar daripada petak. Jangan terbuang balik dia. Itu cara dia lah. Awak boleh test nanti waktu arena nanti. Okey. Penghadang ni nampak tak ada garisan merah? Okey, ini sebenarnya garisan merah. Dekat belakang dia kita ada penghadang. Maksudnya awak boleh guna mana-mana sensor untuk detect sama ada garisan ataupun penghadang tersebut. So ini adalah garisan warna yang kita akan tampal dan kita akan letak penghadang di dekat belakang satu lagi. So penghadang dia akan berdiri lah. Macam sama sebiji yang gambar saya tunjuk tadi. Gambar saya tunjuk tadi kan dekat sini kan. Ni saya kena explain sebab ramai yang tak faham. Okey. Nampak tak ada penghadang yang tinggi ni? So depan dia ni ada satu lagi garisan warna. So awak boleh guna mana-mana sensor. Nak detect penghadang ke, nak detect line garisan tu. Kita bagi kedua-dua option lah. 2 pilihan untuk awak pilih. Okay. So garisan warna ni, dekat situ lah garisan warna, dekat situ juga kita ada penghadang. So dia akan kesan warna dulu, garisan warna dulu baru dapat penghadang kat depan. Okay, jelas
Kalau tak faham bagi tahu je. Saya tak faham, ni saja saya tak faham, bagi tahu je. Saya akan explain bagi semua faham pada petang ni. Okay. Okay, so iaitu pertama, awak kena melalui terowong ni. And then kelajuan aimbot bergantung pada awak. Awak nak buat laju ke, nak buat slow ke, medium ke, itu bergantung pada masing-masing. Cepat siap ke, awak rasa macam tu kan? Tapi sometimes kelajuan pun boleh mempengaruhi sensor juga. Okay. So penghadang warna biru dan warna merah ni tak boleh dialih. Awak jangan pergi, alamak tak boleh lah dia kacau bot kuning ni. Awak pergi alihkan kat belakang sikit. Tak boleh, dia tak boleh alih. Kita memang tampal terus. Okay, dia tak boleh dialihkan. Okay. And then sama jugalah dengan penghadang tu memang tak boleh dialihkan. Kita memang tampal terus pada arena tersebut. Okay, and then bila lalu terowong ni awak kena membunyikan bunyi yang random. Okay, dekat aimbot 2 ni dia ada pelbagai bunyi. So awak boleh pilih je apa-apa bunyi yang awak nak. Tak ada masalah. Asalkan ada bunyi. Jangan dia diam pula. Okay, aimbot ni dia ada bunyi. So kalau contohnya dia tak berbunyi, awak dah tak sound, awak boleh tanyalah. Kalau ada masalah teknikal tak ada masalah. Okay, tapi jangan awak tanya jawapan pula. Coach betul kan coding saya? Jangan tanya macam tu. Okay, awak cuma tanya, kenapa tak bunyi? Saya dah letak bunyi ni. Rosak ke speaker tak bunyi ke speaker tak function kan? Yang tu tak apa. Tak ada masalah. Okay, tapi kalau coding awak salah, kita akan bagi tahu. Kita kata, okay, speaker elok je. Kita akan bagi tahu macam tu je. Okay. Dan yang paling penting adalah yang paling utama adalah pastikan dia berhenti dekat petak penamat. Ini semua, mention dekat semua. Bila mana awak dah gerak dan buat awal setiap laluan ni, pusing ni kan semua kan. Okay, pastikan dia berhenti dekat garisan penamat. Okay, pastikan dalam petak ni lah. Jangan dia pergi langgar garisan hijau ni ke sampai keluar daripada arena, kita tak nak lah. Pastikan dia betul-betul berdiri dekat petak penamat. Macam mana? Tak apa, awak boleh adjust coding awak, jangan risau. Awak boleh test banyak kali. Okay, awak boleh test banyak kali. So, jangan risaulah yang tu. Okay. Sorry Okey, jadi untuk ni kita bagi masa 50 minit dah sebenarnya. 30 minit awak training guna map yang sama. Arena pun sama juga. 20 minit tu pun arena yang sama juga. So jangan risau. Okey, next kita pergi kepada yang map yang kedua. Ni sekolah rendah je sekolah menengah tak apa, tenang dulu. Ini untuk sekolah rendah dulu. Okey, untuk sekolah rendah satu lagi map yang kedua, apa yang awak perlu buat adalah awak perlu elakkan daripada petak biru ni. Macam mana awak nak buat tak kisah, kita tak kisah. Okey, awak nak buat betul-betul gerak petak macam ni ke, nak petak macam ni ke, tak ada masalah. Awak nak buat shadow 45 darjah macam ni pun tak ada masalah. Ikut bergantung kepada kreativiti. Ini kita tengok pada kreativiti. Mana yang paling mudah awak rasa? Awak rasa nak buat kan? Awak buat yang tu. Okey. So ini bergantung pada masing-masing. Kalau awak nak siapkan, saya nak siapkan coding awal. Kat sana nanti saya nak test je. Ikutlah. Tak ada masalah. Tapi kena ingat masa 30 minit tu je awak boleh test. Masuk 20 minit tu tak boleh dah nota, semua bantuan tak boleh dah alright. Okey, apa sama juga sama yang lain, kita ada petak kuning. Petak kuning ni awak kena masukkan dalam petak jugalah. Untuk kotak biru tu apa ya, garisan ke atau penghadang? Okey, dia garisan warna dan penghadang. Maksudnya coding boleh buat dari rumah bawa ke sana. Boleh, yes, Ama, boleh. Tak ada masalah. Awak boleh bawa nota sendiri, tak ada masalah. Okey, tapi 30 minit tu je lah awak nak test coding awak tu. So kalau salah ke apa ke 30 minit tu je. Kalau awak nak tukar lagi lepas pada tu, awak dah tak boleh refer dan nota-nota semua. Kena keluarkan. Kita akan clearkan semua arena tu. Kita pastikan awak tablet dan M-Board 2 sahaja. Alright? Kalau macam boleh efek markah tak? Tak efek. Tak efek markah. Tapi yang efek markah adalah masa. Awak boleh siapkan tak dalam masa 20 minit yang kita bagi tu. Itu je. Kadang-kadang kelajuan ni saya mention betul kadang-kadang awak laju pun, kadang-kadang sensor tu boleh efek juga. So bergantung kepada kreativiti masing-masing. Okey. Kelajuan M-Board kita tak ambil markah. Tapi cepat awak siapkan misi tu, yes. Okey, itu je. Alright. So untuk seterusnya ni macam ni, saya cakap tadi kan, kena elak daripada kotak biru je. Jangan alihkan dia Awak jangan pergi langgar dia pula. Alright. Elak sahaja. Okey, yang garisan warna ni dia ada garisan dan dia ada penghadang dekat belakang dia. So dia ada dua lah. Awak nak guna mana-mana sensor tak ada masalah. Garisan warna kita akan tampal pada atas map, lepas tu kita ada penghadang kat depan. Okey, itu je. And then sama juga petak kuning masukkan dalam petak dia. And then sama dekat penghadang ni semua awak kena elakkan. Jangan langgar ya penghadang tu. Kesian dia. Okey, dan sama juga berhenti dekat garisan penamat. Okey, nampak tak saya ada cakap kan ada bunyi dan sebagainya. Sila buatlah bunyi-bunyi tersebut. Okey, sila buat bunyi-bunyi tersebut. Jangan tak buat pula bunyinya. Okey, kalau tulis kat sini kan. Okey, kena okey jangan langgar kotak biru. So jangan langgarlah kotak biru tu. Lepas tu bunyikan bunyi awak bila berhadapan dengan penghadang merah. Maksudnya setiap kali awak detect warna merah ni awak kena bunyi. Tak kisah bunyi apa-apa pun asalkan dia mengeluarkan bunyi.
Okey. Jangan gelak seram-seram sangat, takut pula nanti. Okey. Apa-apa sahaja bunyi. Awak boleh pilih. Dia ada banyak. Nanti Miss Humaira akan tunjukkan. Okey. Okey, so yang pasti adalah awak kena hentikan dekat petak penamat. Okey, boleh siapkan koordinat rumah. Okey, and then lepas tu transfer ke tab. Awak tak boleh. Awak kena bawa dalam bentuk uh, writing sahaja. Okey, dalam paper. Atas paper sahaja. Awak tak boleh transfer ke tab file, tak boleh. Transfer file tak dibenarkan. Awak boleh bawa note dalam bentuk kertas sahaja. Maksudnya kalau awak bawa laptop ke sebarang sebagainya, awak tak boleh bawa masuk laptop awak. Masuk arena aku cakap tadi kan, tablet, laptop semua bagai tu tak ada boleh dimasukkan dalam arena perlawanan. Waktu training pun tak boleh. Awak kena guna tablet kita orang je. Saya tak nak nanti kakak awak tersave. Awak save banyak nota-nota dalam tablet kami tak benarkan. Okey, pen drive ke dan sebagainya tak dibenarkan lah. Okey. Awak nak guna laptop awak, nak guna tablet awak boleh sebelum awak join training tu. Sementara nak tunggu giliran kan? Boleh lah. Dah masuk competition area tak boleh dah. Okay? Alright. Thank you. Okay, welcome. Alright. So kita pergi ke last arena. Last arena adalah kejap. Kenapa saya tak boleh nak swipe? Okay, nice. Okay, so untuk yang terakhir adalah yang ketiga ni. Yang ketiga ni macam complicated sebab ada dua kotak kotak kuning kan. Tapi dia paling mudah sebenarnya. Semua sebab apa? Sebab awak tak perlu pun nak buat bunyi. Awak hanya perlu paparkan tulisan Robobliss sahaja dekat skrin. Okay, Mbot 2 ni dia ada skrin dia. Okay, sensor semua ni dah siap pasang dah. LCD speaker semua memang dah ada kat Mbot. Awak tak perlu pasang extra, tak perlu pasang. Okay, kita dah sediakan dah. Okey, cuma awak perlu buat coding sahaja. Jadi kat sini adalah awak perlu tulis berapa boleh sahaja dekat screen bila mana awak nak tolak petak kuning ni. Okey, awak boleh setting je dekat coding. Right? Okey. Map dekat competition tu will be these three map. Yes, betul. So awak akan dapat salah satu daripada map ni. Dan map yang awak berlatih tu map yang sama juga untuk awak lawan. Okay, kini total masa awak dekat map tu 50 minit. Almost 1 jam lah. Sebab 10 minit tu kita bagi masa macam awak nak masuk, nak duduk, baru nak tarik nafas, nak hilangkan nervous kan. Kita bagi 10 minit tu. Untuk hilangkan nervous dulu, baru kita akan start training. Right? Okay. Okay, teruskan Okay, so ini adalah map untuk sekolah rendah. Okay, untuk sekolah menengah kita ada 3 lagi. Okay, sekolah menengah sama juga penghadang garisan warna sensor yang digunakan semua sama. Cuma dia ada line. Line hitam ni complicated sikit. Jangan tertukar line dengan bukit Saya kena letak bukit betul kat sini ni. Ramai yang tanya, coach, kenapa dia line tu belot-belot atas tu kan? Okey, tak, sebenarnya macam ni. Ini adalah bukit. Okey, ini adalah bukit je. Bukan line follower Ini bukit. Kalau line dia kecil, halus je. Dia halus macam ni line follower. Okey, line follower ni hanya untuk sekolah menengah sahaja. Tapi petang ni kita akan ajar semua. Jadi awak boleh dapat extra knowledge tau. Ni free tau, biasa kena bayar. Okey, so mula-mula untuk sekolah menengah, macam biasalah kita akan mula daripada garisan mula, detect penghadang, tolak petak kuning sama je dengan sekolah rendah. Okey, and then kena naik bukit ni. So kat sini awak kena kawal speed dia lah. Dia ada kelajuan. Awak jangan buat slow. Kalau slow sampai sudah tak naik sampai puncak. Okey, kena laju sikit lah dekat situ. Naik untuk naik bukit. And then masuk kat line follower perlu guna coding line follower kat sini awak kena belajar lah. Nanti Miss Humaira akan ajar macam mana nak buat coding line follower. And then detect penghadang dah sampai dekat garisan penamat. Okay. So ingat bila mana dapat penghadang merah kena paparkan tulisan X. X huruf besar, capital X. Okay. Dekat screen juga. Kita ada screen dekat Mbot 2. Screen ni tak adalah besar, kecil je. Okay. Dia bukan screen LCD monitor PC tu tak. Dia kecil je. Atas Mbot 2 tu je. Kita akan check. Jangan risau. Okay, so seterusnya sama juga dengan map yang seterusnya. Map ni saya dah update dekat landing page. Tapi kalau tak sama, bagi tahu saya risau juga. Sometimes landing page tu bila ramai sangat access, dia jadi ada error sikit. Okay, so sama juga yang ni. Garisan ni, kalau sebelum ni kita ada buat bulatan kan. Saya risaulah takut ada yang tak dapat buat. So saya mudahkan sikit map tersebut. Kita buat satu garisan saja cuma melengkung. Kita buat bulatan. Saya takut nanti kan dia berpusing, pusing kat situ sampai 30 minit. Tak gerak-gerak kan? So kita buat separuh macam tu. Cuma dia belok sikit lah. Okay. Okay, dan buat line follower dan sampai penghadang sebagainya sama juga macam tadi. Yang warna hitam petak besar ni, kalau garisan ni dekat bawah, kalau awak tengok kat sini kan, garisan tu melalui bawah petak hitam tu, itu maksudnya terowong. Okay. Itu maksudnya terowong. Okay. Jadi pastikan Mbot menyalakan lampu hijau apabila di dalam terowong.
Okey. Jadi awak kena adjust sikit lah light intensity kat sini. Sebab dia ada cahaya kan. Dia masih lagi menerima cahaya hijau. Dia kat situ awak kena adjust juga. Saya bagi hint juga kat situ. Okey, jadi macam biasa kena pastikan berhenti dekat garisan penamat. So sama juga dengan yang ketiga, asalnya saya buat elak-elak aje. Tapi macam tak ada kan. Ada yang cakap kalau dapat yang ketiga ni untung kan. So saya letak line follower sama je dengan semua. Tapi tak ada beza, cuma dari segi terowong dan apa perkara-perkara yang perlu dibuat lah, output-output yang berbeza sikit. Kalau kena nyalakan bunyi, bunyi yang awak ni maksudnya awak boleh je random sound. Boleh je pilih apa-apa bunyi sahaja. Okey, boleh bawa pembaris ke? Pembaris tu untuk apa? Awak nak bawa pembaris untuk apa ni? Okey. Jangan bawa perkara-perkara yang tidak diperlukan. Okey. Yes, kita akan terlampau laju. Tak berapa faham. Okey, is it you guys cannot understand Malay? Sorry. Supposedly mix kan for today's session. Tapi sebab awak tulis Malay, coach tak pasti. Terlampau laju eh. Okey, nanti kita akan sediakan rakaman, jangan risau. And then kita akan sediakan nota juga. Right. Kalau terlalu laju, tolong maklumkan awal-awal. Saya dah sampai dah syok kan sampai dah pukul 3.24 dah. Okey, kalau terlalu laju bagi tahu. Saya cuba cakap satu-satu, okey? Okey, setiap tim akan bergila kongsi map masa training atau masing-masing. Okey, awak hanya akan berkongsi satu map dua tim sahaja. Kita tak akan kongsi ramai. Tak ada istilah kongsi ramai-ramai, tak nak. Kita nak awak boleh buat cepat. Okey, so satu map kita akan kongsi dua tim sahaja. Maksudnya 4 orang lah. Satu tim kan 2 orang kan. So satu map akan ada 2 tim sahaja. Okey. Alright. Dia tak ada bergila ramai-ramai, tak ada. Boleh bawa pembaris, boleh je nak bawa pembaris. Saya tak tahu awak nak guna untuk apa, tapi tak apa, boleh je. Kotak kuning kena masuk petak pertama sahaja, or kena bawa anti petak. Tak, petak pertama sahaja. Tak boleh sampai N. N itu hanyalah petak untuk awak berhenti. Nak ukur, boleh, boleh. Nak bawa pembaris, siapa nak bawa pembaris, alat tulis, boleh. Awak cuma tak boleh bawa pendrive, apa-apa nota sahaja dalam apa waktu arena. Itu je. Waktu training boleh. Yang map 3 sekolah rendah tu letak dua-dua blok kuning dalam kotak ke satu je? Dua-dua. Yes, dua-dua. Dua-dua. Dia ada dua kotak kuning kan? So dua-dua kena masukkan. Dalam petak masing-masing lah, petak-petak dia. So kotak kuning ni besar. Awak tak boleh bawa dua sekaligus. Tak boleh. Dia kena satu-satu. So untuk sekolah rendah tadi kan, yang ni kan? So satu masuk kat sini, yang satu lagi bawah ni masuk kat sini. Okay. So tu sekiranya kan nak cepat nak habis awak tak nak tolak petak kuning ni. So kita akan tolak lah sikit mata. Kita akan tolak mata lah sebab tak completekan misi. Okay, itu je. Mungkin tahu kalau tak risau kalau tak sampai habis kan. So boleh je, tak ada masalah. Kalau awak nak buat shortcut ke apa semua, tapi kita akan potonglah markah. Saya bagi tahu awal-awal Kalau nak buat shortcut dan sebagainya, kita akan potonglah markah. Kalau tak nak lalu terowong, coach tak nak lalu terowong, jadi salah, error. Saya nak lalu luar terowong. Tak apa. Asalkan awak lalu je laluan tu, kita akan tolak markah. Tak apa kita tolak markah. Tak apa kita tolak markah sebab ada orang dia nak sampai N. Tak apa, tak ada masalah. Okey. Cumanya apa yang awak terlepas awak tak buat tu kena tolaklah markahnya. Right. So itu sama juga kat sini. Ni garisan hitam ni dia bukan terowong Tak ada terowong pendek macam tu. Ini garisan hitam sahaja. Kita buat garisan hitam. So bila mana awak detect garisan hitam ni, apa yang awak perlu buat? Tulis kat sini lah. Memapar tulisan rubber breeze pada skrin. Itu je. Sampai di end. Right. So pastikan dia berdiri kat petak penamat. Jangan dekat luar arena. Luar arena tu kena tolak markah juga tu sikit tu. Okay. So itu sahaja untuk map. Ada soalan ke nak tanya lagi pada semua yang tanya pasal map 1 ke, tak faham map 2 ke? KL dah berjaya gerak dari mula. Kalau dah berjaya gerak dari mula ke akhir, boleh improve lagi ke untuk lajukan speed dia atau tak perlu? Boleh. Awak nak adjust kan, awak nak tambah lagi, boleh, tak ada masalah. Nak bagi lagi dapat smooth ke, lagi cepat ke. Selagi masa ada, boleh. Tapi kalau masa dah habis, tak boleh. Masa habis tak boleh. Round berapa kali? Tak ada istilah round berapa kali. Awak boleh cuba je banyak kali. Asalkan dalam masa yang kita membagikan. Contohnya kan, latihan 30 minit. So, 30 minit tu awak boleh je cuba banyak kali. Tak kisah. Waktu arena pun 20 minit. Boleh je cuba banyak kali pun 20 minit tu. Tak ada masalah. Kita bagi masa tu awak cubalah berapa round sekalipun. Tapi awak kena berkongsi dengan satu tim lagi lah. Satu map ni 2 tim. Satu map 2 tim. Markah dikira macam mana? Okey, markah dikira macam ni. Saya explain sekali lagi Okey, markah ni penting juga saya nak kena bagi tahu. Right, sekejap.
Okey, boleh rujuk juga dekat link ni. Saya ada bagi ketepatan sensor 50%, aktiviti 30%, penggunaan masa 30%. Okey, contohnya sensor awak gunakan, awak tak guna sensor. Okey, contoh map macam ni, awak tak guna sensor pun, awak tak detect pun garisan biru ke penghadang biru tu. Awak pusing je. Awak kira jarak kan, awak ukur dengan pembarisan. Kata Aryan tadi, awak ukur dengan pembaris. Awak ukur sampai hujung ni, awak pergi pusing. Awak tak guna sensor pun, awak guna motor je. Awak tukar kelajuan motor, pusing motor je. Kalau macam tu, kita akan tolaklah sikit markah sebab awak tak guna sensor. So kita akan tengok ketepatan sensor yang awak gunakan, berapa sensor yang awak gunakan setiap kali perlu. Kreativiti awak ni maksudnya dari segi kelajuan ke, dari segi laluan yang awak buat, itu kreativiti. Okey, macam mana penggunaan masa awak? Okey, penggunaan masa ni maksudnya awak berjaya siapkan berapa dalam masa 20 minit tersebut. Sampai mana je? Sampai siapkan semua ke? Dapat separuh ke? Dapat siapkan suku je misi tersebut? Ataupun dapat siapkan 3/4? 3/4 lah kita bagi. Itu cara mata dia. Waktu perlawanan peluang ada berapa kali? Banyak. Sampai 20 minit. Total semua latihan dan perlawanan 50 minit. Termasuk masa-masa untuk menenangkan jiwa 10 minit jadi 1 jam. Untuk menenangkan jiwa tu penting awak tak boleh nervous nanti awak tak boleh nak fikir. Blank. Okey, jelas dari segi markah markah ni jelas dah saya maklumkan dekat sini markah keputusan juri adalah muktamad. Okey, keputusan juri adalah muktamad. Right, ada soalan lagi ke nak tanya sebelum kita terus masuk training ni? Miss Umairah dah tak sabar dah nak mengajar tu. Ada soalan ke? Kalau nak tanya, okay, saya allowkan semua siapa-siapa yang nak bertanya untuk buka mic lah. Kejap saya. Okay, saya dah allow, saya dah bagi keizinan untuk awak semua buka mic. Siapa nak tanya soalan boleh buka mic. Kan, saya nak tulis kan, saya tak boleh nak tulis dah, takut orang tak faham. Nak buka mic, nak tanya boleh. Masa latihan, parents cikgu boleh ada sebelah. Yes, betul. Tepat sekali. Nak ada nota pun boleh. Tapi nota kena printed atas kertas, bukan dalam tablet, bukan dalam pen drive, bukan dalam phone. Saya tak nak ada transfer-transfer data. Tak ada ya. Kita akan vlog. Okay. So, pastikan printed dalam kertas. Mana out? Yes, ada soalan ke? Tak ada? Alright. Untuk Kota Blue, boleh kasih tahu di mana kita boleh melihat map dan mission? Lupa nak explain tentang Kota Blue kan? Nasib ada yang tanya ni Okey, masa latihan parents cikgu boleh ada sebelah. Kalau ada error waktu perlawanan macam mana? Okey, error ni kita akan check. Jangan risau. Kalau error tu contohnya kita baiki dalam masa 5 minit. So awak akan ada extra time lah 5 minit. Okey, jelas Contohnya aimbot tu kan, tiba dia menggila kan, tak nak kan, aimbot tu macam tak betul kan. So kita akan check sama ada aimbot tu yang bermasalah ataupun coding yang salah. Okay, kalau coding yang salah, kita memang takkan baiki lah. Okay, tapi kalau aimbot tu yang bermasalah, kita akan bantu untuk reset ataupun kita akan baiki. So masa baiki, masa reset tu kita akan tambah lah. Contohnya 5 minit kita baiki, so awak akan ada penambahan masa 5 minit. Okay, so jangan risau yang tu. Okey, untuk Code to Blue, okey dah selesai untuk ni. Saya explain sikit Code to Blue. Sebenarnya Code to Blue ni simple je. Mudah sikit lah. Okey, untuk Code to Blue, sekejap sensor mi sahaja ni. Okey, sebab saya buka, sekejap Saya sharekan untuk Code to Blue. Maaf, sekejap. Tadi saya share untuk sensor mi je. Sebab sensor mi paling banyak soalan. Code to Blue tak ramai sahaja. Okey, sekejap. Saya sharekan screen untuk Code to Blue. Okey, sebenarnya kod tu blue ni sangatlah mudah. Cumanya awak jangan confuse. Awak jangan uh, terburu-buru, jangan terlalu cepat-cepat, macam jangan terlalu rushing sangat. Awak kena tenang je untuk kod tu blue. Kod tu blue ni simple. Dia tak ada awak kena tulis coding dan sebagainya. Awak hanya guna remote je. Okey, tetapi coding ni menggunakan remote. Okey, contoh awak nak gerakkan yang apa tak remote yang Miss Humaira tunjuk tu kan? Remote macam tu. Ini lagi mudah yang tu sebenarnya daripada yang warna biru yang coach tunjuk ni. Ini susah sikit. Ada banyak. Tapi yang Miss Humaira tu kita akan bagi yang tu. Yang mudah lah untuk awak kontrol. Mudah saja. Contoh awak nak gerakkan kod tu blue, kod Lee ni 2 petak ke depan. So awak letak je coding, kod, awak tekan je remote ni 2 kali ke hadapan. So dia akan bergerak 2 kali ke hadapan. Dan remote ni dia akan save coding tersebut. Jadi kalau awak tekan lagi sekali petak tersebut, dia akan ke depan 3 petak pula. Okey. So macam mana nak guna ni kita akan ajar pada hari pertandingan. Jangan risau, ni sangatlah mudah. Okey.
Sebab apa? Sebab pelajar tadika pun belajar yang ni boleh terima. So kita yakin untuk sekolah rendah, sekolah menengah tak ada masalah. Kod to Blue sangat mudah. Apa yang perlu dibuat adalah kita akan susun map arena macam ni. Okey, map arena macam ni. Apa yang anda perlu buat adalah anda perlu masukkan cube-cube biru kecil atas petak pepang ni, masukkan ke dalam bulatan goal circle. Kita akan letak goal circle lah. Nanti Miss Maya ada gambar ni ke? Gambar arena satu? Kita nak bagi gambar sebenar sebenarnya. Kita tak boleh bagi gambar sebenar, saya dah maklumkan. Kita akan tunjuk pada hari pertandingan sahaja. Sebab dia mudah, tak boleh bagi map kan, dia mudah sangat. Nanti mudah sangat. Sebab dia sangat mudah. Seriously, sangat mudah. Nanti Miss Humaira boleh tunjuk movement Motley nanti eh. Buat 3 petak macam tu dah cukup dah. Okey. So jangan risau, kita pun akan sediakan latihan juga. Alright. Untuk latihan pun ada juga. Tapi kejap je lah 20 minit. Kalau contohnya awak dah mahir cepat, tak semestinya kena 20 minit bawa awak buat ni. 20, sorry. Dalam masa latihan kan 15 minit kan? Tak semestinya awak kena cukupkan masa 15 minit tu untuk buat. Tak mestinya. Sebab latihan dengan arena tak sama. Latihan simple-simple je. Okey, untuk arena kita akan bagi arena yang berbeza sikit lah. Dia tak sama macam sesame eh. Sesame tu sebab dia susah. So kita bagi arena yang sama. Okay, saya explain sekali lagi untuk lebih jelas. Code to Blue, kita akan bersediakan latihan selama 15 minit. Okay. Selepas awak dah pandai gerakan, dah faham konsep dia dan sebagainya. Contohnya 5 minit awak dah faham dah. Lagi-lagi sekolah menengah kan, awak dah faham dah 5 minit. Saya nak terus lawan boleh tak? Kalau awak tanya kan, okay, saya nak terus lawan boleh? Boleh, kita akan hantar ke arena perlawanan. Okay. Kita akan hantar ke arena perlawanan lah untuk awak lawan. Okay. So, dalam masa 20 minit, awak perlu masukkan kod tu, petak-petak biru tu lah. Kan kod tu blue kan, awak masukkan petak-petak biru. So, kita akan tengok dalam masa 20 minit tu berapa kotak biru tu awak berjaya masukkan. Kalau berjaya masukkan semua dalam masa yang singkat, maka lagi tinggilah. Kita akan kira jumlah kotak yang dimasukkan. Contoh ada 4 kotak. Kalau awak berjaya masukkan ke 4-4 tersebut, maka awak akan dapat markah penuh 50%. Okey, 50% awak akan dapat. Okey. So kalau contoh awak berjaya dapat separuh je, dapat masukkan 2 sahaja, maka awak akan dapat 25%. Macam tu. Okey. Untuk pengatur caraan ni kita akan tengok dari segi macam mana awak susun coding tu lah. Kalau awak berjaya, pengatur caraan akan dapat full mark. Jangan risaulah, pengatur caraan ni adalah markah percuma je sebenarnya kita bagi. Awak berjaya buat, maka dapat markah penuh. Okey, kerjasama kumpulan ni lah sangat penting yang kita akan tengok. Okey, jangan buat seseorang. Awak ada partner, pastikan bersama-sama, together, bincangkan. Okey, jangan buat buat seorang. Kita akan tengok kerjasama kumpulan. Kalau tiada kurang kerjasama, maka kuranglah markah untuk kerjasama tersebut. Okey, ini kita akan tengok pada kerjasama lah. Okey, sesame tu confirm awak dah bincang dah. Okey, yang ni sebab dia mudah, saya tak nak nanti seorang je yang main. Tak nak kita nak pastikan ada perbincangan. Okey, itu sahaja untuk Code to Blue. Dia sangat mudah, sangat easy. Cuma arena dia kita tak akan dedahkan awal lah. Pada hari pertandingan nanti anda akan tengok macam mana arena tu. Dan jangan risau, untuk kategori sekolah rendah dan sekolah menengah berbeza. Sekolah rendah lebih mudah lah daripada sekolah menengah. Itu sahaja yang saya boleh maklumkan lah. Di mana yang kita boleh bagi peluang untuk kedua-dua orang. Okey, Code to Blue ni, dua-dua boleh coding. Tak ada masalah. Awak boleh share-share je, tak ada masalah. Okey. Sebabnya satu kita akan bagi satu remote dan satu board list sahaja. So contohnya saya letakkan 4 kotak kan. Dah kalau berjaya masukkan 2, bagilah ada one untuk masukkan lagi 2. Tak ada masalah. Sebab dia ada kat sebelah kiri, kat sebelah kanan macam ni kan. So boleh coding, tak ada masalah. Dan coding tersebut boleh dipadam jangan risau. Dia tak ada masuk coding macam tu je, awak boleh padam juga. Yang ni memang kita kena jelaskan pada hari jadilah sebab dia guna remote. Dia bukan coding typing. Dia coding remote. Okay, so jangan risau. Kalau ada yang umur 7 tahun yang join pun jangan risau. Sebab ni memang dia boleh dipelajari bermula daripada umur 4 tahun ya Miss Humaira ke 5 tahun? Saya tak pasti. 5 tahun. 5 tahun, yes. Dia boleh dibelajar oleh pelajar yang berusia daripada 5 tahun ni. So saya yakin lah lagi-lagi sekolah menengah memang boleh. Alright. Cuma kita bermain dengan masa lah untuk awak selesaikan misi tersebut. Okay. Seterusnya, sebenarnya tak ada yang ni. Untuk Blue itu sahaja yang perlu dimaklumkan. So, kita tak nak buang masa, kita terus pergi kepada latihan untuk training. Pastikan semua dah get ready dengan kod masing-masing. Saya ada minta untuk siapa yang guna phone, tablet, boleh install dengan aplikasi Android yang telah diberikan. Untuk yang pakai laptop, saya galakkan untuk download BlueStack sebenarnya. Sebab daripada BlueStack tu, kita boleh install aplikasi phone. Aplikasi yang dekat phone lah ataupun iOS. Okay, tapi
Kalau dah guna M-Block coding tu, online tu, dia tak sama sikit dengan tablet. Kan, Miss Humaira, dia tak sama. Coding dia agak lain sikit daripada dengan tablet. Okey, jadi kalau ada phone boleh install. Sementara menunggu ni, kita boleh install sekejap sementara Miss Humaira tengah readykan slide. Okey, boleh install aplikasi yang saya berikan dekat grup. Kalau iOS pun boleh search je. Saya ada bagi nama kan, saya ada bagi gambar, nama dia M-Block. Boleh search je. M-Block saja, dia ada gambar panda tu yang comel-comel tu. Okey, nanti Miss Humaira akan tunjuklah nak buka dekat mana. Okey, dia bukan Mac block dia M block. M block. Okey, so nanti kita akan go through dekat Boardly. Seterusnya kita akan terus pergi ke latihan coding lah. Okey, so jangan risau, rakaman kita akan sediakan dan juga nota pun akan disediakan. Kita akan update yang latest. Right. So, ada siapa yang ada masalah dengan install aplikasi dan sebagainya? Okey ke semua? Dah ready ke? Saya tengok takut ada yang tanya inquiry dekat phone juga. Tak ada Alright. Semua ready Okey, so saya boleh serahkan kepada Miss Humaira. Okey, Miss Humaira? Yes, M block. Boleh guna phone ataupun tablet. Kalau laptop kena install aplikasi Android. Dia kalau guna online tu kan, IDE, Mbok tu, dia boleh juga. Tapi coding dia lain lah, tak sama macam yang Miss Sumaya nak ajar nanti. Okey, saya pass kepada Humaira. Terima kasih. Alright, okay, thank you Miss Hajar. Okay, baik. Assalamualaikum dan selamat petang pada semua. Jadi, saya Teacher Humaira ataupun boleh panggil je Miss Humaira. Saya akan teruskanlah untuk kita punya latihan. Jadi, okay, sekejap. Saya akan share screen dulu. Okay, baik. So, untuk latihan kita, saya akan tunjukkan sedikit untuk first coding iaitu code to blue. Code to blue, di mana Miss Hajar dia dah bagi tahu tadi kita akan menggunakan Boardly lah. So, ini adalah nama dia Boardly. So, Boardly ni sangat simple sahaja di mana kita menggunakan remote sahaja. Ni remote-nya. Okay, so saya pergi next slide untuk nampak lebih jelas kan. Okay, so tadi Miss Hajar pun ada tunjuk. Sebenarnya dia ada dua remote. So this one adalah remote yang version 1, this one adalah version yang kedua. So mungkin nanti waktu perlawanan akan ada yang dapat version, kalau ada yang dapat version 2, tak apa, jangan risau. Sebab kita ada je apa, dia punya button tu sama sahaja dengan yang version pertama. Ini tak nampak mana. Version pertama sama sahaja, okay? So bezanya adalah dia ada sengit sikit. Yang tu kita takkan gunalah, okay? Alright. So next, okay, ini adalah coding yang kita akan guna. Dia ada go straight, turn right, turn left, go backward. Kita ada loop dan juga object detection. Tapi dekat sini mungkin saya akan fokuskan untuk sequence pergerakan dan juga object detection sahaja. Dan selebihnya tu nanti kita akan ajar pada hari pertandingan lah. Alright. Okay. So, saya nak kena tukar saya punya kamera sekejap sebab saya nak tunjuk map. Ini contoh pergerakan lah. Okay. So, dekat sini, okay, jap. Saya tunjuk dulu dekat slide ni. Pergerakan saya nak buat hanyalah straight sahaja. So, dekat straight sini, dia ada dua petak yang kita nak kena pergi, iaitu 1, 2. So, sepatutnya dekat sini, kita kena ada 2 move forward lah. So, saya perlu tekan 2 kali move forward. Okay. So, itu contoh. Itu contoh pertama. Okay, saya go through dulu. Okay, ni sepatutnya 2, bukan 3 ya. Maafkan saya. Okay, next adalah ini kalau ada pergerakan turn left ataupun turn right. Dan yang ketiga adalah untuk object detection. Okay, baik. So, bagi saya masa sekejap untuk saya tukar saya punya kamera kepada kamera belakang untuk tunjuk map. Okay, sekejap ya. Tolong pegang. Okay, sekejap. Bagi pin sebelah jatuh. Awak punya kat sini.
Macam tu tak apa. Okay, so alright, okay. Mungkin Miss Haja boleh buat saya punya screen sekarang ni jadi pin, highlight. So ini contoh saja waktu perlawanan, bukan kita punya map macam ni lah. Okay, so saya akan letakkan Mboard dekat sini. Okay, harap semua boleh nampak. Okay, so sekarang ni saya nak buat pergerakan Botley ni di sini, ke sini dan ke sini. So dia perlu melalui dua kotak. Okay, jadi setiap kali kita nak kod kepada Botley ini, make sure kita kena clear dulu coding yang ada dekat dalam ni. Dekat sini dia ada gambar dustbin tau, gambar tong sampah. So perlu tekan dahulu. Sebab Botley ni dia memang save coding yang kita buat sebelum ni ke, ataupun apa-apa coding yang awak transmit lah kepada Botley tu. So make sure awak perlu delete dahulu. Kalau awak tak delete, dia akan sambung sahaja coding yang ada dekat dalam Botley tu. Okey, jadi saya nak buat pergerakan depan sebanyak 2 kali lah. Apa yang saya perlu buat? Saya delete. Saya tekan move forward sebanyak 2 kali. 1, 2. Lepas tu saya nak transmit coding ni, saya perlu tekan dekat depan ni. Make sure kalau nak transmit dekat dengan Botley ni. Okay. Alright. Nampak tak? So itu adalah pergerakan move forward untuk 2 ke hadapan. Okay. Andai kata sekarang ni saya nak pergi ke kiri, itu kiri saya lah kiranya. Tapi saya nak sambung sahaja coding yang ini. So, apa yang saya perlu buat adalah, tadi kan kita dah ada depan-depan. So, saya perlu tambah sahaja pergi ke kiri. Okay, ini saya transmit. Sepatutnya saya kena tak kat sini lah. Okay. Dia baru pusing ke kiri. Bila kita nak pergi ke depan, make sure lepas pusing ke kiri, kena ada ke hadapan lah. So, saya nak kena tambah lagi satu, saya pergi ke hadapan. Saya dah tambah. Saya letak Botley ni back to origin position and then transmit. Mana dia tak nak transmit? Okay. Tak apa, kalau saya laju nanti awak semua boleh tengok balik rakaman. Okay, so kita dah sampai dekat situ. Tapi lagi satu saya tunjuk. Andai kata, kan, andai kata saya tak nak buat satu-satu kan, macam tadi. Saya nak terus buat pergi depan, and then turn left. Pergi depan. So, saya delete. Okay, saya delete. Saya selalu tekan banyak kali lah. Okay, so kita pergi depan 2 kali. 1, 2, and then turn left. Lepas turn left, move forward. So, kita transmit. Kita boleh buat sekaligus. Okay. Alright. So, itu adalah basic movement. Okay, lagi satu yang saya nak tunjuk adalah untuk object detection. Okay. Saya tunjuk yang simple sahajalah sebab nanti ini sangat senang. So, nanti kita boleh belajar dengan lebih lah waktu pertandingan. Okay, untuk object detection, make sure setiap kali kita nak guna object detection, dia ada gambar obstacle dekat depan ni. Tak apalah, nanti awak tengok remote ni, dia nampak lebih jelas lah. Okay, setiap kali kita nak guna object detection ni, make sure sebelum kita tekan ni ada pergerakan. Maksudnya sekarang ni, Botley ni kita kena pergi ke depan dahulu supaya dia detect dulu objek tu. Selepas kita setkan Botley ni detect objek, kita nak buat Botley ni pusing ke kiri ataupun kanan. So itu depends on kita lah dan juga depends on map yang kita perlu selesaikan. So sekarang ni saya nak buat bila dia detect object detection, so dia akan pusing ke kiri. Okay, so apa yang saya buat? Saya clear dulu. Okay, so saya akan pergi move forward. And then object detection. And then turn left. And then so dia terus detect lah. Okay, macam tu. So, itu sahajalah kot untuk
Boldly. Saya tunjuk yang simple sahaja sebab ini sangat senang. Dah berapa kali dah ni saya ulang. Okay? Alright. So, saya stop sekejap video. Okay, saya stop sekejap video. Okay, bagi saya masa sekejap untuk setting semula. Kan, nak mengajar kena tunjuk muka pula. Okay. Alright. So, saya harap semua jelaslah dengan penggunaan Boldly ataupun bagi coding code to blue. Okay, sekejap ya. Okay, so kita akan teruskan untuk Sesame pula. Okay, saya akan share screen. So, yang tadi itulah untuk code to blue. Okay, sekarang ni kita akan fokus untuk coding Sesame. So, Sesame ni mengambil masa yang lama sikit lah sebab kita nak go through satu persatu coding. Okay. So, kita tengok ini adalah MBOT 2. So, ini adalah MBOT 2 yang semua akan gunakan pada hari pertandingan. Mungkin ada yang dah ada MBOT 2 dan mungkin ada yang first time. Macam mana ni? Saya kena tutup background kan? Tak apalah. Tapi itulah rupa dia. Macam ni. Okay? Macam dekat dalam gambar ni lah. Sama sahaja. Okay. So, ini adalah antara sensor yang akan digunakan waktu pertandingan. So, kita ada 3 sensor, which is kita ada light sensor, kita ada ultrasonic sensor dan kita ada quad RGB sensor. So, quad RGB sensor ni adalah untuk dia detect color ataupun dia detect black line. Dan untuk ultrasonic sensor, kegunaannya adalah untuk detect objek di depan. Dan untuk light sensor, dia akan detect intensity of light. Okay. Okay ke setakat ni? Boleh terima lagi? Kita pun dah start untuk Sesame ni. Alright. Okay, kalau ada sebarang soalan boleh je tanya dekat chat. Okay. So, kita akan go through satu persatu lah. Kita akan tengok untuk light sensor dahulu. Kalau dekat Boldly ni, Boldly pula dah. Ini MBOT, sorry. Macam mana ni? Saya kena ada muka saya. Oh, tak apalah. Kena tutup background. Boldly ni, Boldly lagi MBOT 2. Dia punya light sensor tu duduk dekat remote belakang tu. Saya nak tunjuk pun susah pula kan. Okay, dia kecil je light sensor tu. So, seperti mana yang saya maklumkan, saya bagi tahu tadi, light sensor, the function is untuk detect intensity of light that receive lah. Then, the higher the light received, the lower the resistance value produced. Okay, baik. So, kita tengok. Ini adalah contoh coding untuk light intensity. Tak apa, jangan risau. Kita akan buat ni sama-sama satu persatu. Okay, so apa yang kita perlu buat dekat sini? Kita baca dulu instruction kan. Untuk yang pertama, kita akan buat if the light intensity does not exceed 7, the MBOT produce a high sound and will move forward at 50 RPM. So, kita tengok ada condition if kan? If kurang daripada 7, dia akan keluarkan bunyi high dan juga move forward. Tetapi, if the light intensity exceeds 7, the MBOT produce a wow sound and will stop. Okay. Baik. Saya rasa dia direct sahaja untuk coding ni. Okay, so sekarang ni saya nak tunjuk kita nak buat coding ni macam mana. So, saya akan share lagi satu screen saya. Mungkin sekarang ni, mana yang dah buka aplikasi MBlock, awak semua pun boleh buat bersama-sama. Okay, so pastikan semua menggunakan aplikasi MBlock yang ada gambar panda mengintai ni lah. Okay, so saya akan buka. Okay, so pertama sekali, bila awak dah buka, dia akan keluar macam ini. So, dekat belah kiri ni dia ada keluar learn dan juga ada keluar coding. Tapi, apa yang kita nak guna adalah kita akan guna coding punya. Inilah coding punya kan, kita tak guna yang learn. Okay, once you dah klik coding, you click on start immediate, create your first work. Ada gambar plus kat sini. And then dia akan bawa kita ke next page lah.
Okay, so sekarang ni bila awak dah tekan kat situ, awak tengok ada banyak device dekat sini. Dan awak boleh nampak juga ada M-board. Tapi kita takkan menggunakan M-board yang ini. Kita takkan menggunakan device yang ini kerana device ini adalah untuk yang M-board version 1 sahaja. Yang kita guna adalah version 2. So, untuk version 2 kita akan menggunakan yang ini, yang CyberPi. Okay, jelas? Okay, so kalau yang masih lagi baru untuk menggunakan CyberPi ni, awak boleh tekan download lah. Dia keluar macam ni sebab saya dah download. So dia tak ada keluar. Kalau awak belum lagi, just click on not downloaded tu. Dan nanti dia akan automatic download lah. Alright. Okay. Once you dah klik, dia takkan automatic terus buka tau. You have to click this icon. Sebelah kanan dekat atas. Kalau dekat phone tu kan, dia macam menyorok sikit. Kalau kat tablet. So kena tekan betul-betul lah. Alright. Okay. So dekat atas ni pun awak boleh nampak sekarang ni device yang kita guna adalah CyberPi. Okay. Faham? Setakat ni jelas? Tak apa, jangan risau. Kalau laju boleh tengok balik rakaman ni. Okay. Okay, pertama sekali saya selalunya minta student untuk save dululah. Sekarang ni kita nak buat coding untuk light sensor. So saya akan bagi nama dia as light sensor lah. Okay. Light sensor. So senang untuk awak semua punya reference. Okay. So kalau awak tengok dekat sini features untuk M-Block ni. Dekat sebelah sini ada banyak apa ni kita panggil banyak block coding lah untuk yang tertentu. Kita ada audio, kita ada LED, kita ada display dan sebagainya. Tapi dekat sini kalau awak scroll kat bawah ada lagi okay. Dia ada lagi banyak lah dekat bawah ni. Tapi sekarang ni saya nak ajar semua take note ya pasal ni. Every time kita guna CyberPi, kita kena add beberapa sensor dekat dalam kita punya coding. Which is awak boleh klik dekat extension ni. Kat extension warna biru, awak klik. Dia akan ada keluar macam ni. Okay. So, bila dia ada keluar macam ni, ada beberapa extension yang kita perlu download dan kita perlu add dekat dalam kita punya coding. Which is, yang pertama adalah M-Board Shield. M-Board dual shield yang ni. Yang kedua, ultrasonic sensor. Sebab kita nak guna coding tu, kita nak guna sensor tu kan. Dan yang ketiga, okay, download dulu. Download dulu yang M-Board Shield dengan ultrasonic sensor 2. Dan lagi satu, awak perlu scroll down. And then awak akan jumpa quote RGB sensor yang ini. So ada 3 benda yang awak perlu add dekat dalam extension. Sebab kita nak guna coding ni. Kalau awak tak add, awak tak dapat nak guna sensor ini. Okay. So awak perlu download, awak perlu add. Okay, saya akan add dululah. So add ni dia tak boleh add sekaligus tau. Dia boleh add satu per satu. So awak kena tekan balik extension tu. Awak add pula ultrasonic. Dan tekan lagi sensor, extension. Awak tekan pula code RGB. Okay. So, done. Okay. Okay ke setakat ni? Ada yang chat tak? Tak ada kan? Okay. Alright. Okay, so kita akan mulakan untuk coding yang pertama. Kita akan buat coding light sensor. Okay. So, yang pertama, setiap kali kita nak buat coding, saya rasa dekat dalam ni pun mungkin ada memang yang familiar dengan coding. Ada yang dah memang advance dengan coding. So, you already know apa yang kita perlu letak bila kita nak start dengan kita punya coding.
Awak abaikanlah ada iklan dekat sebelah kiri ni. Kan? Biasalah kalau kita guna apps yang free. Kenalah tengok iklan. Okay. So pertama sekali macam biasa memang kita akan menggunakan when green flag click. Okay. Green flag tu ada pada sini lah. Okay. Seterusnya, saya nak letak block forever. Sebab sekarang ni saya nak buat saya punya coding ni dia keep on berfungsi lah. Berfungsi, so saya perlu letak block forever. Okay. So sekarang ni, jangan risau. Nanti saya akan tunjuk video untuk coding sensor ni. Macam mana dia berfungsi. Mungkin sekarang ni tak nampak lebih jelas lah sebab ada yang tiada M-Bot 2. Mungkin kalau yang ada tak ada masalah, awak boleh cuba. Okay. Alright. So pertama sekali, untuk light sensor ni, saya akan display dahulu. Saya pergi dekat display. Saya akan ambil show label. Saya akan keluarkan dan letak dekat dalam block forever. Okay. Macam mana nak tukar robot tadi? Okay, macam mana nak tukar robot tadi? Okay. So, saya ulang sebelum saya pergi lebih jauh. Bila kita tekan, dia ada keluar gambar macam ni kan? Andai kata awak terus keluar gambar panda macam ni, awak boleh klik dekat gambar plus di sini. So, awak klik dan dia akan ada keluar device. Device apa yang kita nak gunakan adalah device CyberPi. Okay, saya ulang. CyberPi and then awak klik lagi sekali this right icon. And then once awak dah pergi dekat dia punya coding ataupun working space, make sure awak add 3 extension iaitu M-Box Shield. Okay. Yang ini 1. Yang ini 2. Lagi 1. Saya kena scroll dulu. Adalah yang ini. Ni yang ketiga. So ada 3 benda ya. Okay. So saya nak back. Okay. Saya ulang. Saya sambung ya. Okay. So kita show label. Sekarang ni kita guna light sensor. So bila kita guna light sensor, awak pergi dekat sensing. Dekat sensing ni. Dekat sensing awak scroll ke bawah. So awak akan ada jumpa dia keluar ambient light intensity. So bila kita nak guna light intensity ataupun light sensor, inilah coding yang awak perlu guna. So awak keluarkan, awak masukkan dia dekat dalam tulisan Matplotlib ni. Kenapa saya guna show label ni? Sebab saya nak bagi dekat M-Bot 2 ni, dekat screen M-Bot 2, dia tunjuk kecerahan dekat tempat kita tu berapa. Supaya kita dapat tahu, kalau awak tak letak benda ni, awak kena discover sendiri. Awak kena try and error. Berapa intensity dekat per point nanti, kan? So, kalau kita letak show label ni, dia akan terus keluar lah. Okay. Seterusnya, tak apa, jangan risau. Kita tunjuk video nanti. Okay. Seterusnya, kita nak buat condition. Macam tadi, dekat instruction, kita ada 2 condition kan? If. Okay. So, kita gunalah if. If tu kita boleh dapatkan di control. Di option control. So, awak scroll down. Kita ada 2, if then dan juga if then else. Tapi yang kita nak gunakan adalah kita guna if then else. So, saya keluarkan if then else. Okay. Dah keluarkan. So, baru kita masukkan condition yang pertama. Condition pertama tadi, kita buat if ambient light intensity less than 5, kan? So, kita perlu operator, make sure awak ambil less than lah. Tapi, depends on you.
If you want to use bigger than, should be okay. Tak ada masalah. As long awak punya coding tu ataupun movement Mbot awak tu bergerak dengan jayanya, tiada masalah. But this one is latihan sahaja. Saya akan tunjuk less than. Okay. So less than 7. Ni nak clear ni. Okay. Less than 7. So dekat dalam yang kosong ni, apa yang saya nak letak adalah, kita pergi balik dekat sensing. Kita letaklah ambient light intensity. So bila dia detect light intensity less than 50, tapi yang kita nak buat adalah 7 kan. So kita buat 7. Apa yang akan berlaku adalah dia akan mengeluarkan bunyi high. So, kita pergi kat audio, kita ambil yang play high until done. Okay. Dia nak kita bunyi high dan juga move forward. So kalau move untuk pergerakan awak perlu pergi scroll di bawah dan ada inilah yang dekat Mbot chassis. Dia ada dua tau. Satu Mbot extension port. Ni. Lagi satu adalah Mbot to chassis. Yang kita nak gunakan adalah di chassis. Okay. So awak cari yang move forward at 50 RPM. Yang ini. Okay. So siap untuk first condition. Kalau dia bigger than 7, kita akan letak di else lah. Kalau di else, kita nak kena bunyikan wow. Satu. Dan kita nak buat Mbot tersebut berhenti bergerak. So, kita keluarkan play. Yang ni lah yang teacher Hajar tadi kongsikan, dia cakap, dia bagi tahu ada banyak sound yang boleh guna di Mbot 2. Kat sini. So, yang ni saya akan guna wow lah. Wow. Wow, mana? Okay. Wow. Selepas wow, kita nak berhentikan Mbot. Kalau kita nak buat Mbot tu berhenti, coding yang kita perlu guna adalah coding yang stop encoder motor. Kenapa encoder motor? Sebab Mbot menggunakan encoder motor. Nama motor tersebut encoder motor lah. Okay. Alright. So, inilah kita punya coding. Contoh coding untuk light intensity. Jadi, sekarang ni, ada yang nak tengok ke? Untuk ni, sebelum saya buka video. Tak apa, nanti kita akan kongsi juga nota. Right, so saya buka. Okay, ini adalah contoh video untuk light intensity. So, light intensity ni, kedudukannya adalah di sini. Dia kecil je, memang kita tak nampak. Okay, so tadi kan saya ada letak show display kan ambient light intensity. So, inilah dia punya intensity yang akan ditunjukkan. So, contoh dalam video ni, intensity max adalah 23. So, kalau awak nak buat dia kurang ke, kena ambil less than 23 lah. Okay? Right, so kita tengok condition dia. Sekejap, saya share sound sekali tak tadi? Okay dah. So, kalau kurang? Okay. Tadi dalam coding kita 7 kan? Tapi dalam video ni 24. So, dia depends dekat tempat yang kita duduk. So, sekarang ni kalau less than. Sekejap. Okay, so, dia akan berhenti. Kalau berhenti maksudnya dia more than 23. So, kalau less than 23, dia akan bergerak semula. Okay. So, itu contoh. Kalau contoh, contoh macam ni saya tutup dengan jari je lah. Kalau nanti mungkin awak nak guna dekat dalam terowong ke. Sebab terowong kan dia dah gelap. Okay. Ini sekadar contoh. Okay, baik. So, saya akan move to the next sensor. Sekejap, ada chat. Nanti setting sensor ni tak perlu buat tag competition nanti kan? Setting macam mana tu? Sebab sensor ni jangan risau. Sensor ni dah memang siap pasang
pada Mbot 2. Apa yang awak perlu buat hanyalah coding. So awak perlu adjust di coding sahaja untuk sensor-sensor tersebut. Okay. Miss Humaira, saya rasa soalan tu dia bertanya tentang extension tu. Macam mana nak add? Kita add siap-siap ke ataupun mereka kena add sendiri? Oh, Macam tu. okay. Alright. So nanti kalau boleh kita akan bantulah untuk add. Kita akan add sama-sama. Okay? Itu maksud. Boleh? Okay. Sebab benda ni sekejap sahaja untuk kita add. Awak buka, awak terus add extension. Itu benda first kali yang awak akan buat. Okay? Tak apa, jangan risau. Dalam masa training tu, kami semua akan bantu untuk buat coding dan juga kalau ada masalah, itulah dengan tablet ke dan sebagainya. Okay? Alright, so seterusnya kita akan continue untuk ultrasonic sensor. So, seperti mana yang saya bagi tahu awal-awal tadi, ultrasonic sensor ni adalah untuk detect measure distance of object lah in front of it, which is dia menggunakan ultrasonic wave lah. So dia akan ada emit and also reflection of wave. So daripada situlah dia akan detect jarak antara Mbot tersebut dan juga objek. Dan juga kat sini the speed of wave reflection determines the distance of obstacle in front of it. Okay. So ini sekadar pengetahuan lah untuk awak tahu ultrasonic sensor ni untuk apa? Untuk object detection. Okay, so kita akan tengok codingnya. Okay, dekat sini pun sama. Kita ada dua condition yang kita nak kena buat. Condition yang pertama adalah if Mbot 2.0 will turn left or right if the obstacle distance in front of it is less than 15 cm. Dekat sini 8 cm. Tak apa, nombor ni tak kisah. Awak boleh je letak apa-apa nombor. Okay? Jangan confuse pula dengan perkataan ni dengan dalam gambar ni. Nombor kita boleh letak apa sahaja. Okay? Dan yang kedua, if distance between the Mbot and obstacle in front of it is more than 15 cm, kita nak buat Mbot ni berhenti. Kita tak nak buat dia move forward ni. Sekejap. Ini sepatutnya saya kena potong. Tak apa, nanti nota yang saya bagikan dekat semua yang dah fix lah, yang dah diedit. Okay? Supaya lebih nampak lah ini pergerakan dan juga dia akan berhenti. Ini simple sahaja codingnya. Okay, so kita akan sambung pula buat coding. Okay. So yang ni saya buang je lah. Kalau yang tak tahu macam mana nak buang, macam tadi. Saya ulang balik. Okay, sekejap. Contoh saya letak. Ada gambar tong sampah kan? Dia terbuka. Okay, buang. Alright. Okay, so kita sambung untuk ultrasonic sensor. Saya kena laju sikit lah sebab kita takut tak sempat dengan masa pukul 5. So nanti kalau yang rasa saya laju ke tak sempat nak catch up, you can watch the recording video je. Okay, so kita tengok untuk ultrasonic. Okay, so ultrasonic sensor first sama juga. When click. Okay, when click. Sama juga saya nak guna forever sebab saya nak buat dia loop. Okay, so bila ada condition, make sure kita perlu guna if then. If then ataupun if then else. So yang ni saya nak guna if then else. Okay, so untuk ultrasonic sensor, awak boleh pergi dekat bawah ni, dia ada ultrasonic sensor 2 punya coding. So coding mana yang kita nak gunakan adalah yang pertama ini. Tapi kalau awak tengok, kita tak boleh nak masukkan kan. Dia tak fit pun dengan shape yang ada dekat dalam if then ni. Jadi apa yang saya perlu buat, bila ada condition, kita buat less than atau more than, kita perlu menggunakan operator. Okay. So untuk operator ini adalah less than. So, kita keluarkan less than. Kita masukkan distance of object. So tadi dekat dalam kita punya instruction dia suruh kita buat 15 kan. Okay, so buatlah 15. Tapi
Depends on you. Kalau you nak buat dia detect jarak tu dalam 20 baru pusing, tak ada masalah. Tapi depends dekat map kita jugalah. Okay. So, saya letak 15. Okay. So, kalau dia detect objek, maksudnya bila dah makin hampir. Ini bila detect kurang 15, dia makin hampir. Bila makin hampir, kita nak dia mengelak. So, bila mengelak, kita buat dia pusing ke kiri. So, untuk pusing ke kiri, awak boleh pilih yang ini. Yang ada sudut degree Celsius tiba-tiba. Mentang-mentang tengah musim hujan, sejuk. Ada sudut degree. Okay, so turn left. Okay, else kalau dia masih lagi jauh, kita buat dia berhentilah. Kalau nak buat dia bergerak ke depan pun tak apa. So kiranya dia bergerak je ke depan sampailah dia jumpa objek baru dia pusing. Okay, sekejap. So kalau berhenti kena guna yang ini. Okay, simple sahaja. Saya tak tunjuk lagi kan macam mana kita nak connectkan kita punya coding dengan ataupun aplikasi ini dengan MBOT 2.0. Nanti saya tunjuk. Okay, so kita punya coding untuk ultrasonic simple sahaja. Jadi saya akan tunjukkan video untuk coding ini. So ini video. So sekarang ni kalau tiada halangan dekat depan dia, dia akan berhenti. Dia takkan buat apa-apa pergerakan since saya letak else tu. Kedua-dua encoder motor dia stop. Okay, so kita akan play. Bila saya letak benda kat depan dia, okay, dia akan turn left. Itu adalah contoh penghadang yang akan digunakan waktu pertandingan nanti. Right. So simple sahaja untuk ultrasonic sensor. Dia punya coding sangat direct. Okay. Okay ke setakat ni? Okay, ada soalan. Soalan ni kan pergerakan boleh tengok ke secara virtual sebab robot tiada. Okay, kalau ikutkan MBOT dia ada untuk virtual punya tu. Tapi itu adalah untuk berbayar lah. Dan harganya agak pricey. Tapi kalau tu tiadalah, hanya kita boleh buat latihan untuk coding sahaja. So untuk kita nak tengok pergerakan MBOT tu mungkin kita boleh buat pada waktu latihan hari pertandingan nanti. Okay. Cuma sekarang ni saya nak bagi faham penggunaan coding untuk sensor yang berbeza. So bila dah faham, insyaAllah tak ada masalah lah. Should be okay bila kita nak develop coding yang panjang. Okay. Alright. So settle untuk ultrasonic sensor. So sekarang ni kita dah settle dua sensor. Okay. Sekarang ni ada lagi satu sensor yang kita perlu belajar iaitu kod RGB sensor. Tapi kalau untuk kod RGB sensor kita akan ada belajar dua jenis coding. Satu coding untuk color sensor, yang kedua adalah untuk line follower sensor. Tapi line follower, untuk line following tu, take note ya, itu adalah untuk sekolah menengah sahaja. Map sekolah menengah sahaja. Tetapi untuk sekolah rendah, tak apa, ini ilmu barulah untuk awak kan. Nanti awak nak masuk sekolah menengah, awak nak join lagi sekali, tak ada masalah. MBOT nanti semua ada seorang satu ke kongsi masa latihan. Satu grup kita akan bagi satu MBOT. Betul, Miss Saja? Kan, Miss Saja? Satu grup kita akan bagi satu lah. Ya, betul. Satu grup akan dapat satu MBOT, satu tablet. Betul. Kita akan kongsi, kita kongsi map je. Kita tak kongsi robot. Coding tak kongsi, robot tak kongsi. Kita hanya kongsi map sahaja. Okay. So, jangan risau sebab awak buat codingnya pun buat sama-sama dengan partner lah. Bukan buat secara individu. Okay. Baik, kita akan tengok coding yang pertama untuk kod RGB sensor. Kod RGB sensor ni, inilah yang saya cakap, reflection. Use light reflection to recognize the color of surface.
So dia akan reflect light. So waktu tu lah dia boleh detect color apa yang ada dekat surface tu. Dan juga dia ada 8 types of color yang boleh detect. 8 color apa tu nanti awak boleh tengok dekat dalam coding tersebut. Okey. Ada soalan sebelum tu. Masa testing cikgu boleh ada sebelah tak? Ya, waktu training cikgu boleh ada di kawasan tu. Cikgu masih lagi boleh bantu. Tapi waktu dah habis sesi training 30 minit tu, kita akan masuk ke arena pertandingan, perlawanan. Waktu tu tiada pertolongan daripada cikgu ataupun daripada parents ke siapa-siapalah. Okay? Nota pun tak boleh bawa masuk. Alright, so kita sambung untuk RGB color sensor. Dekat sini ada dua instruction, kita baca dululah. Pertama, M-bot will move forward at a speed of 40 RPM if the sensor does not detect the color of red. So maksudnya, bila dia tak detect color merah, kita nak buat M-bot tu berhenti. Tapi kalau awak tengok dekat coding ni, kan, bila detect merah, dia akan berhenti. Tapi saya ada tambah another sensor lah dekat sini. Ini pun awak nanti waktu perlawanan awak boleh je nak add apa-apa sensor. So ini pun kita boleh kira based on creativity untuk awak lah. Okay. Dan dia ada bunyi high. Ini kalau detect. Sorry. Saya pula tersilap. If does not. Kalau does not, dia pergi ke bawah ni lah kan. Maafkan saya. Kalau detect a red color, dekat atas ni lah. Okay, baru betul. So tak adalah saya tambah saja. Okay. So kita pergi balik dekat kita punya code. Ini simple saja untuk yang sekolah menengah nanti. Kalau boleh yang line follower tu awak fokus betul-betul lah. Sebab kita ada nak kena buat blog kita sendiri. Okay, so yang ni forever. Saya masih lagi nak guna. Coding ni masih lagi saya menggunakan forever dan juga if dan else. So saya tak akan buang lah. Okay. Kalau yang lain pun boleh ikut saya, buang yang dekat dalam isi-isi dia je. Movement yang kita nak buat je. Okay. Alright. So, yang pertama, kita nak buat if RGB sensing. So, bila awak scroll ke bawah, dia akan ada code RGB sensor. Dekat sini ada banyak sangat coding. Jadi, coding mana yang awak akan gunakan adalah awak akan gunakan yang ini. Yang bentuk tajam-tajam ni. Kalau tengok dengan yang bawah tu kan sama. Tapi make sure dia fit dengan shape dekat dalam if then tadi. So kita akan guna code RGB sensor 1 prop R2 detects line. Okay. So kita keluarkan dia. Keluarkan dia dan kita letak dia kat dalam if then. Okay. Sekarang ni kita nak detect dia warna merah kan. Kalau nampak dekat sini dia bagi line. Sebenarnya awak boleh ubah dia. Inilah ada banyak color dekat sini awak boleh tengok. So warna yang kita nak detect adalah warna merah. Kalau nanti waktu pertandingan nak detect warna hijau ke biru pun tak ada masalah. Dia ada warna kat sini. Okay. So ini sekadar latihan dan contoh kita guna warna merah. Okay. Seterusnya prop dekat sini kita akan gunakan random. Kenapa kita guna random? Okay, saya sarankan untuk guna random sebab dekat M-bot ni, bawah ni adalah code RGB sensor. Dia ada 4 sensor. 1, 2, 3, 4. Kalau nampak lah ada biji-biji putih tu kan. Titik-titik putih tu. Dalam ni lah saya panggil titik putih. Kalau tengok depan tak ada lah nampak titik. So dia ada 4. Kalau awak nak letak each sensor yang detect, so susahlah. Sebab kadang-kadang boleh jadi je yang sensor ni detect, boleh jadi sensor ni detect. So untuk selamat kita guna random. So bila random, mana-mana je dia akan detect lah. Okay. Kita tak beri spesifik lagi dekat sensor tersebut. Okay.
So bila dia detect warna merah, apa yang kita nak kena buat? Kita stopkan pergerakan M-bot tu. Kita stopkan motor M-bot tu daripada bergerak. So we use stop encoder motor. Seterusnya kita menyalakan warna. Kat mana kita nak menyalakan warna tu? Awak boleh pergi dekat LED. So warna apa yang kita nak menyala? Saya akan pilih LED all display. Warna merah lah sebab dia detect warna merah. Kita buat dia warna merah. Maybe for 1 second or 2 second. Depends on you. Which number you want to put it here. Okay. Next. Kita letak sound high. Okay. Itu kalau dia detect. Kalau dia tak detect, kita buat dia bergerak lagi. So, bila bergerak. Okay. Dekat sini, saya tunjuk sikit. Dekat sini ada beza. Ada move forward for 1 second ataupun move forward yang tiada masa. Apa beza kalau dua coding ini adalah selalunya kalau yang ada masa ni, kita nak guna yang M-bot tu, dia tak ada apa-apa sensor. So macam kita yang tentukan, okay kita nak buat jarak ni sampai depan ni. So berapa second yang kita perlukan? Kalau dia ada sensor, selalunya memang kita akan gunakan yang move forward ni. Move forward ni maksud dia keep on moving forward sampailah dia jumpa apa-apa. Objek ke, jumpa color ke dan sebagainya. Okay. Okay. So, inilah coding untuk color sensor. Okay. Harap semua boleh faham, boleh hadam lagi. Okay. So, saya akan tunjukkan pula video untuk this coding. Ya, betul. Kod RGB sensor yang dekat sini, kita tak perlu ubah apa-apa. Kita biarkan sahaja satu. Di mana yang awak perlu ubah adalah di prop, random dan juga detect what kind of color. Okay? Prop ni biarkan je satu. Tapi nanti kalau waktu training, kalau awak curious kan, nombor 2, nanti dia ada beberapa nombor juga. So nak try ke, boleh, tak ada masalah. Kalau rasa sempat dalam masa 30 minit, 50 minit awak nak try, tak ada masalah. Okay. Alright. Apa bezanya? Selalunya sensor ni adalah dia depends kepada port. Ini port sensor. Kita cantum kita connectkan sensor tersebut dekat mana. Tapi selalunya memang kita connect pada satu. So tak perlu ubahlah. Okay. Alright. So ini contoh. Kalau semua boleh tengok kan. Kat sini ada line merah. Dan sini ada juga penghadang. Ini adalah contoh penghadang dan juga line di atas map waktu pertandingan nanti. Seperti mana yang Miss Hajar bagi tahu tadi waktu briefing, kita akan ada line kan? Kita ada line, line ke? Mana ada? Kita ada color, sorry, dan juga penghadang. So you guys boleh pilih nak guna color ke nak guna object detection. Tiada masalah. Kalau awak nak guna dekat sini penghadang ni as a detect color, tak boleh. Kerana sensor RGB tu dia duduk dekat bawah. So kalau guna depan tu awak kena guna object detection lah ataupun guna ultrasonic sensor. Okay. So kita tengok contoh. Kalau dia detect warna dia akan berhenti. So sekarang ni sepatutnya dia akan bergerak lah. Dia akan bergerak pergi dekat warna merah. Kat merah dia kena berhenti. So okay saya play. Okay, so dia akan berhenti. Dengar tak? 2 kali dia bunyi high. Kenapa? Sebab tadi saya buat coding forever. So bila dia duduk dekat atas merah tu, sejam dia duduk kat atas merah tu, sejam tu lah dia akan sebut high. Dan warna merah tadi kalau awak perasan, warna merah tu dia menyala dekat belakang M-bot tersebut. Okay, sekejap. Nanti saya stop. Okay.
Ini adalah warna merah tersebut. Warna dia kecil je dekat belakang. Dia bukan duduk dekat atas ni lah. Kenapa saya nak tengok? Dia duduk dekat belakang ni warnanya. Okay. So contoh kalau awak letak jauh, jauh lah jarak dia daripada warna merah ni. So lagi jauh dia akan move forward. Sampai lah dia berhenti kat situ, barulah awak buat action apa. Contoh kalau tak nak buat dia berhenti, awak boleh buat dia turn left ataupun turn right. Dekat contohlah dekat sini. If yang stop encoder tu, instead you use this one, you guna yang turn left ataupun turn right. Okay? Clear setakat ni? Okay ke semua? Alright. Jadi itu sahaja untuk tak habis lagi. Itu sahaja untuk penggunaan sensor bagi sekolah rendah. Kalau map sekolah menengah, kita ada line follower sensor. So line follower sensor, sekolah rendah kalau nak dengar nak belajar pun tak ada masalah. Okay. Kalau untuk line follower sensor, okay. Ini contoh coding untuk follow black line. Follow black line ni, kalau awak tengok dekat sini, dia ada blok warna pink. Di mana blok warna pink ni adalah, kita panggil dia as my block. Di mana kita sendiri yang buat blok tersebut. Okay. Take note ya, sekolah menengah. Dekat map tu ada soalan. So maknanya dekat map tu boleh berhenti dekat line color red, bukan berhenti before line color red. Ya, awak kena berhenti dekat line color red sekiranya awak menggunakan sensor detect color lah. Kalau detect color memang dia akan berhenti dekat depan tu. Kalau awak buat dia before line color red, itu maksudnya awak tidak menggunakan sensor. Ataupun awak menggunakan ultrasonic sensor tapi dia punya detection tu sebelum garis merah. Okay, faham tak? Kalau awak tak guna tu, awak sekadar guna pergerakan direct sahaja. Okay. Okay, so saya sambung untuk follow black line. Okay, follow black line ni mungkin kena fokus betul-betul sikit lah saya nak ajar ni. Okay. Alright, so saya buka semula dekat Word. Sebab nanti mungkin awak perlu gunakan untuk coding line follower yang ni. Bukan mungkin, insya-Allah. Kan nak cakap ni hint dah ni, saya bagi hint dah ni. Okay, so pertama sekali macam mana kita nak create my block tu, awak tengok dekat tepi-tepi ni dia ada option my block warna pink tu. So awak klik dekat situ. So kalau klik dia kosong sahaja. So sekarang ni bila kosong, macam saya cakap my block ni adalah coding yang kita nak kena buat sendiri. Okay, so coding yang kita nak buat adalah, okay, saya akan bagi nama dia line follow. Okay, so saya tekan make a block. Dalam make a block ni, saya akan letak nama dia line follow. Ada dua yang saya nak kena buat. Line follow, okay. So klik, okay. Seterusnya, kalau kita tengok balik dekat dalam nota kita ni, awak ada nampak ada 3 bentuk oval. Oval kan kita panggil oval panjang tu, bukan? Dia ada 3, di speed, steering and sensor. So macam mana awak nak wujudkan bentuk ini adalah dengan cara okay. So, untuk yang ini, macam mana adalah awak guna number. Kenapa kita nak kena guna number? Okay. Kenapa kita nak kena guna number? Sebabnya, dekat sini, semua kita menggunakan nombor. Okay, cuba faham 3 benda yang saya contengkan dekat sini adalah refer kepada speed, steering dan juga
sensor. So maksudnya saya buat speed 20, itu refer kepada speed. 0.2 refer kepada steering. Steering ni adalah berapa banyak yang dia nak kena pusing. Dan yang ketiga sensor. Kod RGB ni itu adalah bacaan bagi sensor tersebutlah untuk detect line hitam. Okay. Alright. Okay. So, jap saya clearkan dulu contoh-contoh ni. Okay, saya tekan number. Number yang pertama saya nak letak adalah speed. Sebenarnya awak boleh je letak nama, apa-apa nama. Tapi make sure nama tu betul lah dengan dia punya fungsi. Contoh kalau awak nak letak in Malay, just letak laju. Okay, speed. Itu baru satu, kita nak tiga. So, awak add another number. So, awak masukkan steering. Dan yang ketiga adalah sensor. So, okay. So, kita dah ada 3 benda. Once kita dah complete ni, kita klik icon right. So, kita dah dapatlah satu benda ni. Okay, dan satu lagi, selalunya kita guna my block ni adalah untuk kita buat coding kita sendiri. And then nanti kita just call sahaja kita punya coding tersebut. Nanti saya tunjuk macam mana, apa yang dimaksudkan dengan call tu. Okay. Alright. So, kita dah ada speed, steering dengan sensor. Lagi, apa yang kita nak kena setkan adalah kita nak kena buat another block is follow line. Tadi line follow, sekarang ni follow line. Follow line ni adalah pergerakan kita punya M-bot. M-bot 2.0 lah bila didetect warna hitam. Ini untuk kita setkan coding speed dia dan juga dia punya steering pusing-pusing tu lah. Dia sama je macam ni, cuma yang ni kita adjust speed. Yang ni dia lebih spesifik untuk bacaan dan kira-kira. So saya tekan my block dulu, kita tambah lagi satu make a block. Kalau make a block ni dia tak ada apa-apa number, text or boolean. Kita just sekadar label tu sahaja. So kita letak follow line. And then okay. So siap. Okay, so letak dia kat bawah dulu. Nanti kita nak letak coding dekat bawah dia. Okay, seterusnya. Tadi saya cakap kita nak kena buat right and left. So right and left ni adalah variable. Variable yang kita nak kena buat. Okay, so awak klik make a variable. So satu kita buat right. Make sure awak choose yang for all sprites. For all sprites, okay? So for all sprites and then click. So nanti dia akan ada keluar banyak lah. Ada set, ada change, ada show dan juga hide. Lagi satu kita nak buat adalah left. So left tu sama sahaja cara macam awak buat yang right tadi. Dan kita klik okay. So dah ada kedua-duanya. Okay. So bila dah ada, kita pun dah ada semua my block dan variable yang kita buat sendiri. Okay, sekarang ni kita nak letak coding. Kita nak attachkan this block coding. Kita akan fokus di line follow ini dahulu. Kita nak setkan dulu kita punya pergerakan ataupun left and right itu berapa dan pergerakan motor. Okay, pertama sekali kita keluarkan set left. Yang ni banyak nak kena buat masuk-masuk ni. So, fokus ya. Takut nanti pening. Okay, itu yang pertama. Set left. Okay. Tapi sekarang ni yang first saya nak buat right. Tapi sama je kalau buat left dulu. Okay, dekat dalam kosong ni. Awak pergi dekat operator. Awak pilih yang multiple. Ataupun yang gambar star ni, yang darab. And then awak keluarkan dia, awak masukkan dia dekat dalam kosong tu. Okay. Itu baru satu. Ada lagi ni saya nak masukkan. Okay, seterusnya dekat dalam, okay.
Dekat dalam ni, yang kosong kedua tu, selepas star tu, saya nak letak plus. Yang operator plus. Operator plus. Okay, so dah ada 3 bentuk. 3 lubang. 3 lubang kosong. Dan betul ke saya ni? Betul-betul. Risau tikut salah. Okey. So, selepas yang tambah ni, kan, yang ruangan ketiga tu, lagi sekali kita ambil yang darab. Pening tak? Dia akan jadi macam ni. So, akan ada 1, 2, 3, 4. Yes, akan ada 4 ruangan. Ini untuk right. Kalau untuk right, kita akan guna tambah dekat sini. Beza dengan left. Kalau left, kita akan guna minus. Okay. So, kita akan fill in dahulu yang untuk right. Okay. So, right. Yang pertama ni, kita perlu letak dia kepada negatif 1. Okay. Negatif 1. Okay. So, yang ruangan kedua ni, kita akan letak ruangan kedua, ketiga dan keempat ni kita akan letak mengikut ni. Speed, steering dan juga sensor. So, benda ni dekat mana awak nak dapat? Kalau awak pergi dekat my blog, dia tak ada kan? So, dekat mana awak nak dapat? Awak boleh tarik je daripada speed ni. Daripada atas tu. So, awak tarik dia akan keluar. Gitu. Okay? So, kita dah setkan untuk pusingan right. Sekarang ni kita nak setkan untuk pusingan left pula. Okay. Untuk left, kalau saya duplicate je selalunya. Apa tak boleh duplicate Dia tak bagi pula saya duplicate. Tapi tak apa. Untuk awak semua saya akan tunjuk satu-satu. Okay? Okay, yang seterusnya untuk left. Cara dia sama saja. Kita guna yang variable. Kita setkan dia left. And then operator yang kita nak guna pertama sama. Kita guna yang darab. Okay, yang darab. Masukkan dekat dalam darab. Okay, tadi saya cakap beza untuk right dengan left dia tambah dan juga tolak. So, yang kedua, awak guna tolak. Masukkan dekat dalam ni. Minus kan? Dan yang ketiga, masih lagi sama, kita guna darab. Okay? So, akan ada 4 ruangan kosong juga. So, untuk yang first ni, kita letak 1. Kalau untuk right, negatif 1. Kalau untuk left, 1. Okay? And then, untuk speed, yang ni pun sama. Tarik je. Tarik. Okey. Sekarang dah pukul berapa? 4.40. Okey, tak apa. Sempat. Sikit lagi. Tak apa, nanti awak boleh study balik tengok rakaman video ni, okey? Alright. So, kita tak siap lagi lepas kita setkan right dengan left. Tapi sekarang ni kita nak buat encoder motor tu dia punya rotation. Encoder motor left and right. So, pergi dekat di M-board 2 punya movement. Yang mana satu kita nak pilih adalah awak pilih yang encoder motor EM1 rotates at 50. EM2 rotates at 50. Jangan guna yang persen. Kita nak guna yang RPM. Rotation per minute kan. So kita keluarkan dia. Kalau awak pening macam mana nak cari, dia adalah yang ketiga daripada bawah selepas stop encoder motor. So 1, 2, 3. Itulah dia punya coding. Okey. So kita letak kat dalam ni. Sekarang ni, dekat dalam 50-50 ni, kita nak kena masukkan left and right. Maksudnya dia punya rotation tu mengikut
mengikut number yang dikira dekat sini lah. Okay. So yang first tu kita letak mana left. Kita letak left. Lagi satu kita letak right. Okay. So siap. Okay, dah siap. Untuk yang ini kita nak setkan speed steering dan juga sensor. So sekarang ni kita buat pula define follow line. So define follow line ni pergi dekat line follow. Dekat my block. Lepas tu keluarkan line follow. Kan ada 3 benda kan? Kan saya cakap 3 ruangan ni adalah refer kepada this refer kepada 3 ni lah speed. So sekarang ni saya akan letak yang pertama saya letak 20. 20. Yang ketiga saya akan letak 0.2. Dan yang ketiga ni adalah kita letak untuk bacaan sensor tersebut. Kita guna code RGB sensor. So which one kita nak guna adalah code RGB sensor 1 deviation negative 100 approximately 100. Macam ni. Okay. So kita dah settle buat kita punya coding. Sekarang ni kita nak call sahaja kita punya coding follow line. So macam mana kita nak buat? Kita guna yang when click ni kita call sahaja coding ini. Jadi awak pergi dekat my block, awak ambil follow line. So maksudnya kan dia dah dapat baca, oh kalau follow line ni inilah codingnya. Gitu. Okay. Lepas tu bila yang ni dia tengah baca kan, dia baca pula. Okay, line follow. Oh, 20 0.2 ni, oh maksudnya dekat atas ni. Itulah caranya. Okay. So inilah coding untuk kita guna bagi pergerakan ataupun follow black line. Walaupun dia melingkur macam tu pun tiada masalah. Dia boleh juga ikut. Kalau dia straight line pun sama juga. Codingnya kita boleh guna coding ini. Okay ke? Harap semua okay ya? Okay, so sekarang ni teacher akan tunjuk pula coding. Kalau kita buat coding ni, macam mana jadi pada kita punya MBOT 2.0. Okay. So ini adalah contoh. Ini ada curve-curve ni kan. Kita tengoklah pergerakan MBOT tersebut macam mana. Ya, nampak tak? Dia akan pergi kiri kanan. Okay. So itulah contoh video tu. Okay. Teacher play lagi sekali . Okay, so daripada video ni, teacher nak explain sedikit. Ada masa lagi sikit kan? Okay, ada, boleh. Kalau perasan kan, dia pergi kiri, dia pergi kanan dulu. Maksudnya dia tak ikut betul-betul follow black line tu. Sebabnya, semua sensor tu, dia macam dia pergi ke kiri tu, keluar daripada line kan? Sebab semua sensor tu dia detect dulu. Dia detect. Adalah cara dia. Lepas tu dia pergi kiri kanan. Tapi, kalau awak tengok nombor-nombor dekat sini, untuk speed dan juga steering ni, awak boleh ubah. Kalau awak nak buat speed dia laju pun, tak ada masalah. Boleh. Awak nak buat steering dia ni, pusing banyak pun. Awak nak buat 0.5, 0.8, tak ada masalah. Tapi, yang akan jadi masalahnya adalah, dia susah nak detect line hitam tu. Sebab mungkin dia ada delay. Siapa tu conteng-conteng tu? Okey, sekejap. Teacher kena disable dulu ni.
Okay. Alright. Apa main conteng-conteng tu? Kejut teacher, tiba-tiba ada nama orang kat tepi. It's okay. Alright. So, okay, jap. Teacher ulang balik. Kalau you change this number to 30, tak ada masalah. So, dia speed dia akan jadi laju sikit. Tapi kalau dekat sini, awak ubah 0.3. Mungkin dia lagi banyak terkeluar daripada line hitam tu. Boleh jadi dia terpusing terus. Bila dia terpusing, nanti buat awak tu dia jadi pusing-pusing lah. Sebab dia nak cari black line tu pun dia dah terkeluar daripada kawasan tu. Dia dah fully terkeluar. Sebab steering dia tu dah melebihi. Tapi, take note ya, it depends on M-board. Tak semua M-board dia menggunakan nilai 0.2. Mungkin boleh jadi nanti awak guna M-board tu, mungkin dia punya nilai 0.3 ke 0.1. Okay? So nilai-nilai ni awak boleh ubah. Kalau buat laju, tak ada masalah. Mungkin kalau terlalu laju, dia ada jadi masalah pada detection sensor tersebut lah. Mungkin sensor tu, dia lambat nak terima input daripada bukan, robot tu dia lambat nak terima input daripada sensor tersebut. So maksudnya mungkin dah terlepas line tu baru dia nak dapat terima action apa yang dia nak kena buat. Okay. Alright. Jadi ni video ada contoh lain lagi tak Okay. So ini example untuk coding. Ini contoh map lah. Kan? Kalau ni uh, ada red apa ni panggil? Red color ataupun penghadang. And then ada line follower. And then ada terowong. Yang ni ada hijau. Hijau ni mungkin awak boleh stop. So kalau kita nak combine, mungkin dia boleh jadi macam ni. Tetapi coding sebenarnya dia boleh jadi macam-macam cara kalau awak combine. Kalau dekat sini, teacher tak letak pun ambient light intensity. Kalau awak nak letak, boleh jadi awak kena tambah lagi another if else, another condition. Bila makin banyak sensor tersebut, makin banyaklah condition tersebut. Okay? Cuma dekat sini kalau awak tengok, teacher ada guna code RGB sensor 1 probe random detects line. Ini sama juga untuk kita guna line sensing. So make sure kalau guna coding ni, benda ni pun adalah dekat sebelah ni. Yang macam ni. Macam ni. Okay. Alright. So teacher harap jelas. Ini adalah contoh untuk combination tu. Tak semestinya semua coding dia sama. Okay, coding boleh jadi macam-macam. Asalkan movement yang awak dapat itu sama, tak ada masalah. Alright? Okay, tadi teacher rasa ada soalan. Masa training boleh buat my blog ke? Ya. Semua yang awak belajar sekarang ni, awak boleh buat. Kan? Nanti untuk sekolah menengah pun, kalau sama cara dia, awak boleh gunakan cara my blog ni. Ataupun kalau awak ada coding awak sendiri, awak boleh guna coding awak sendiri. Tak semestinya awak boleh menggunakan apa yang awak telah belajar sekarang ini. Ini mungkinlah untuk pendedahan ataupun ilmu untuk yang mungkin baru nak explore tentang coding ataupun tentang Android 2.0. Okay? So nanti waktu perlawanan awak nak guna yang sendiri punya tiada masalah. All of the coding is depends on your creativity and your group punya kerjasama lah. Okay? Ada apa-apa lagi soalan tak? Okay, so saya ulang. Tak apa, jangan risau. Nanti waktu pertandingan kita akan ada training dahulu 30 minit. Okay, during that training awak boleh buat coding dan training dan waktu pertandingan awak akan menggunakan map yang sama. So contoh waktu training awak dah habis, awak boleh sambung buat coding awak buat tu masuk ke waktu pertandingan pula. Okay. So dekat situ macam Miss Hajar cakap tadilah, banyak lagi masa, almost 1 hour lah untuk awak cuba completekan mission tersebut. Okay. Ada soalan lagi? Ada soalan lagi ke?
Okay, tak apa, teacher ulang lagi sekali lah. Kalau tak sempat, kalau saya ajar laju ke dan sebagainya, boleh tengok semula rakaman ini nanti. Miss saja akan kongsikan. Tapi bagi masa dulu untuk kami upload dahulu, okay? Kita tak dapat nak bagi terus after this training dan juga briefing sebab dia ada masa untuk render dan juga upload dahulu, okay? Alright. So, kalau tak ada apa-apa, mungkin saya boleh serahkan semula kepada Miss Hajar. Okey, terima kasih Miss Maida. Okey, jadi sebentar ya. Okey. Jadi untuk sebarang soalan nanti boleh ajukan di ruangan chat dah dekat grup WhatsApp kita. Untuk pertukaran jadual sudah tidak dibenarkan lagi. Yang dah request hari ni, saya akan keluarkan jadual pada hari ini juga. Kira esok pagi dah boleh tengok itu adalah jadual yang telah fix. Yang telah diubah sebab kita ada teams yang ubah masa dan sebagainya. So untuk hari ini kita dah tutup. Untuk pertukaran sebagainya kita dah tutup. Esok saya akan update, esok akan tengok pada jadual. Sekiranya anda dah minta dengan saya, dah bagi tahu saya hari ini, dah bagi tahu untuk tukar, tapi saya terlepas pandang, itu boleh inform sebelah. Mana yang tak bagi tahu, mana yang tak inform, tak boleh tukar ya. Mana yang tak inform pada saya, memang tak boleh tukar. Okey, untuk kategori no permission dan no bliss, untuk sekolah rendah kita buat hari Jumaat pada 24 dan untuk sekolah menengah pada 25. Untuk Robobliss, bola sepak, robotik, mana yang layak 20 kumpulan yang layak ke pusingan akhir akan kekal pada hari Ahad. Dan untuk 20 kumpulan ni kita akan bagi juga hadiah meskipun pemenang hanya di 4 kumpulan tapi kita akan bagi juga hadiah untuk 20 kumpulan tersebut. Okey. So seterusnya untuk saya maklumkan dekat sini berkenaan dengan pertukaran. Okey, nak tukar slot pagi ke petang boleh, petang ke pagi boleh. Nak tukar hari tidak dibenarkan sebab kita memang dah jelaskan bahawa jadual untuk sekolah rendah hari Jumaat, sekolah menengah hari Sabtu. Dan negeri masing-masing, JPN negeri masing-masing dah menghantar surat tersebut pada PPD. Jadi sekiranya surat pelepasan daripada kami tidak dibenarkan, boleh update semula dengan PPD masing-masing. Okey, cikgu boleh call PPD sebab JPN negeri dah hantar surat dekat semua PPD di setiap daerah lah. Okey, jadi PPD yang perlu tengok balik surat yang telah dihantar oleh JPN. Okey, setakat ni semua JPN meluluskan program ni, tiada masalah. Okey, so berkenaan dengan surat pelepasan bagi sekolah rendah, lebih-lebih pada bahagian Selangor lah, Selangor, Putrajaya dan sebagainya, boleh rujuk pada PPD masing-masing. Setiap JPN negeri dah menghantar surat kepada PPD lah untuk pelepasan. Saya mention sekali lagi lah sebab dah ni jadi hari ni kecoh sikit berkenaan dengan surat pelepasan. Okey, mana yang nak special request daripada Jazul sendiri boleh maklumkan, kita akan bagi sebelum hari kejadian lah. Okey, ada sebarang soalan boleh ajukan dan seperti biasa jadual boleh wujud landing page. Ada soalan ke nak ditanyakan? Ada ya? Okey, so itu sahaja untuk sesi pada petang ini. Terima kasih semua. Rakaman dan nota akan disediakan. Jadual pertandingan sila rujuk pada landing page, venue pertandingan dan sebagainya sila rujuk kepada landing page program. Sebarang kekeliruan boleh WhatsApp saya ataupun Puan Zeti lah. Alright, terima kasih semua.